PKP ini, kita dapati trend perkahwinan semakin meningkat kerana semakin ramai yang sedar betapa mudahnya untuk berkahwin. Tapi ada yang tidak sedar. Yang susahnya adalah untuk mengekalkan ikatan suci yang membawa ke syurga. Tetapi benda ini tidak mustahil. Macam mana nak realisasikan impian ini? Mari kita ikuti kupasan lanjut di dalam Sembang Wanita. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sembang Wanita dan kepada semua followers setia bertemankan saya Fiza Frizi. Sekarang ini saya berada di beautiful Croatia. Sekarang ini jam 8 pagi. Tapi dekat Malaysia sekarang ini adalah jam 2 petang, 3 petang. Dan terima kasih banyak kepada anda yang sentiasa menjadi follower setia kepada Sembang Wanita. Di mana program ini sebenarnya membawakan kepada anda berkenaan dengan topik-topik yang mampu untuk membuka mata kita, memberikan pendedahan dan juga rasa bersyukur dengan rumah tangga yang kita ada. Tetapi apa-apa pun, pastinya bila kita bercakap mengenai Sembang Wanita dan juga topik yang menarik pada hari ini, kita akan membawakan kepada anda seorang tetamu jemputan yang akan berkongsikan kepada kita berkenaan dengan topik kita, tiada jalan pintas, pasangan nak ke syurga. Dengan ini saya nak menjemput Pak Uti. Assalamualaikum Pak Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, power. Apa khabar Pak Uti? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Saya di Jitra aja, bukan di Croatia, Jitra. Croatia dengan Jitra masih lagi jauh di mata, dekat di hati. Amin. Okey, bila kita bercakap mengenai tiada jalan pintas pasangan nak ke syurga, pastinya tak ada pasangan pun apabila bernikah ataupun berumah tangga nak ke neraka. Semua pasangan di awal perkahwinan masih bercinta pun, kalau boleh til jannah. Hashtagnya pasang angan-angan sehingga ke syurga. Apa komen Pak Uti? Silakan Pak Uti. Oh, thank you very much. Masya Allah. Memanglah dari mana pun kalau kad jemputan berkahwin ke mesti ada mengatakan kita doa pun semoga mendapat rahmat ke syurga. Dia berkata ke syurga. Baik. Kita lupa tau. Ada dua perkara besar yang kita selalu lupa. Yang pertama iaitu iblis. Syaitan dah berjanji kepada Allah, yalah Tuhanku, engkau dah janji aku sesat, jadi aku nak usahakan juga. Rupa manusia ni, suami isteri tu, aku nak, kalau boleh nak elakkan dia orang tu, ikut aku. Akan nak rosakkan mereka tu. Supaya mereka jangan pergi ke syurga. Supaya dia kacau. Aku nak kacau manusia ni. Ini janji iblis. Kemudian, dia begitu pula pada Allah. Apa cara dia? Aku akan datang mereka di hadapan mereka, di belakang mereka, di kanan mereka, di kiri mereka, sampai kau dapati pasangan ni takkan bersyukur. Apa maksud dapat? Gini Fizah, maksudnya iaitu kita punya vision masa depan tu dikacaunya. Belakang apa dia? Kisah silam tu, kau adalah curan-curan dulu pun diungkit oleh setan tu supaya bergaduh. Kanan apa tak? Kita menyebut kebajikan. Kebaikan tu dikacaunya. Yang kiri apa? Dia suruhnya pasangan tu buat maksiat. Suruh pasangan tu buat jahat. Jadi suruhnya. Nampak tak? Hebatnya iblis. Dah berjanji. Jadi ingat Jadi ingat wahai pasangan, jangan lupa. Ramai kita lupa tak Fiza tentang iblis ni. Kita je. Jangan. Dan yang kedua, Allah berjanji. Dia kata dia nak test kita. Bukan senang masuk syurga kan? Tak senang. Betul. Dia test. Dia test dengan 3 perkara paling besar. Iaitu kemiskinan, ketakutan dan kelaparan. Jadi kalau pasangan tadi betul-betul aware, kita nak kahwin ni syurga tak mudah. Oleh tu, abang, ayang, mari kita fokus. Kita akan diuji oleh Allah 3 benda ni melalui syaitan-syaitan. Itu dia introduction kita pada hari ni, Fiza. Allahu Akbar. 3 perkara tersebut. Kemiskinan, kelaparan, lagi satu apa Pak Uti? Ketakutan. Baiklah. Itu adalah di antara ujian terbesar yang ditakutkan oleh setiap pasangan. Tetapi dalam setiap perkahwinan, ujian itu pasti. Cabaran selepas perkahwinan itu bukannya kita boleh predik. Sama seperti jodoh, sama seperti rezeki, sama seperti maut, sama seperti perkara-perkara lain, kita tak tahu. Tetapi bagaimana sebenarnya untuk kita ni bertindak balas dengan ujian tersebut? Kadang-kadang saya sendiri kan Pak Uti tak cukup kental pun untuk menghadapi dan menerima cabaran dan ujian tersebut Pak Uti. Allahu Akbar, Masya Allah.
Yang ni kita kena rujuk balik. Ayat Quran yang paling popular, yang selalu sama dulu sekarang pun sama juga. Akan tampal terjemahan dia iaitu surah Ar-Rum ayat 21. Popular tu. Jadi orang tampal dekat kad kan jemputan. Apa dia? Lalu panggilnya Sakinah Mawaddah Warahmah tu. Kata Allah, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi al-ayah lah." Maksudnya, okey. Maksudnya begini. Dengan kehebatan Allah Ta'ala, Allah jadikan untuk kamu tu, dari diri kamu sendiri, ada pasangan. Ini penting tau. Allah jadikan pasangan tu sebenarnya daripada diri kamu sendiri. Maknanya kalau diri kamu tu elok, maka pasangan kamu tu elok lah. Okey? Kalau kamu diri kamu tak elok, maka tak elok lah. Cantik tu. Dia kata, dari diri kamu sendiri, pasangan. Kemudian supaya kamu sakinah, supaya kamu tenang. Ramai di kalangan pasangan, dia perlu kahwin lagi, dia tak tenang tau. Sedangkan ayat tadi katakan supaya kamu tenang. Baik. Contoh mengapa tak tenang? Begini tau. Orang lelaki ni, kalau dia sebelum kahwin tu, dalam Quran surah An-Nisa 34, Allah kata lelaki yang arijal ni, dia akan berkorban, dia jaga betul-betul wanita ni. Baik. Wanita kau tengok si suami ni, lelaki nampak betul jaga dia tenang. Tapi kalau nampak dia ambil kesempatan, dia tak tenang. Yang kedua, betul. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, maknanya lelaki yang korbankan pendapatan dia separuh untuk wanita tu. Jadi zaman sekarang ni ramai nak share-share. Bila nak hantaran nak share-share, apa sikit nak share-share. Kerana perempuan tu pula tak sabar nak tolong. Jangan. Itu menyebabkan belum masuk peringkat apa-apa lagi, sakinah pun tak dapat lagi. Apa lagi mawaddah dan warahmah. Nampak tak? Dia pasal jadi macam mana Pak Uti? Takkanlah saya nak, contohlah saya berkahwin tak minta hantaran. Jadi sekarang ni dah 4 tahun berkahwin saya minta balik hantaran. Boleh tak? Janganlah. Maknanya hantaran bukan ayat anda tentukan. Hantaran ayah dan mak yang tentukan. Bukan wanita tu, bukan badannya. Itu parent yang tentukan. Jadi kalau tak adanya betul suami itu bagus kan tapi tak mampu, selotok dengan parent. Letaklah hantaran yang rendah. Jangan kerah juga 20,000, kemudian yang perempuan dapat share. Kita share boleh tak? Share. Mak ayah tak tahu pun. Sedangkan anaknya kongsi dengan bakal menantu. Jangan. Ini tak sakinah. Jadi kalau awal-awal tak sakinah, macam mana Allah nak bagi kita rahmah? Nampak tak? Yang kedua, ayat berikut dia. Dan aku jadikan antara kamu tu mawaddah. Mawaddah ni bukan mahabbah tau. Mahabbah tu cinta. Tapi mawaddah ini adalah kasih bertautan. Kasih yang bertaut. Itu mawaddah. Jadi pasangan mesti berkasih dan mesti bertaut. Untuk taut ni, dia kena asas suami isteri tu kena betul faham kita akan ke syurga. Maknanya amalan Islami ni kena power lah kan. Berdua tu. Yang kedua, level of komunikasi berdua tu memang sampai level intim. Dah ada 5 level. Kalau nak tahu detail nanti bisa kita buka tajuk lain pula. Okey. Boleh. Kena beli modul daripada Pak Uti sendiri. Betul. Yang level tu. Dan yang ketiga, tak lain tak bukan hubungan intim kena betul-betul capai kepuasan. Sebab hubungan intim lah ia akan menautkan lagi roh-roh. Itu hadiah pada Allah. Pasangan yang dah halal. Nampak tak? Jadi bila ada pasangan yang marriage yang tak ada seks ni, dia tak akan dapat mawaddah. Jadi akhirnya bila pasangan tadi ada sakinah, mereka mampu untuk mawaddah sama-sama penyatuan tadi, maka Allah akan bagi dia rahmah. Jadi bila pasangan dapat rahmat Ta'ala, ini dugaan, ini ujian, insya-Allah Allah akan bagi jalan keluar. Hanya rahmah sajalah. Nampak? Itu kunci dia. Bisa? Okey, selain daripada yang boleh membuatkan hubungan suami isteri ataupun rumah tangga itu terjejas menjadi keruh, selain daripada iblis dan juga syaitan yang seringkali menggoda kita untuk melakukan kesalahan, apa lagi faktor-faktor yang boleh menyebabkan hubungan rumah tangga tersebut terjejas, Pak Uti? Okey, interesting. Di mana-mana pun kisah-kisah penceraian sama ada di Jawi, Selangor, manalah saya kajilah. Yang paling tinggi punya puncanya, tak bukan iaitu
kesefahaman. Tidak faham kehendak isteri dan suami. Yang tinggi tau. Saya perhatikan kebanyakan dalam 40%. Paling tinggi tu. Maknanya apa? Maknanya masing-masing tak faham kehendak masing-masing. Sebab inilah rahsia dia. Mereka tak belajar tentang perbezaan lelaki perempuan. Yang dia tidak ada dalam kursus perkahwinan. Pak Utih ada. Pak Utih belajar ni masa lama dah, 1994 masa buat kursus, masa buat master dekat UK. Pak Utih ni kira paling senior lah. Dah berkahwin kan dengan UK tu, ramai anak muda kan. Ramai yang bawa isteri, bawa suami, ikut suami buat PhD, buat master. Mana yang rumah tu, isi rumah dia stres je. Kan UK stres je. Bayarkan, tak ada kerja, duit tak ada kan. Jadi Pak Utih masa itu jadi pengulu lah dekat Birmingham tu. Jadi takdirnya saya pun ada kursus gender. Dalam saya punya kursus tu ada tajuk gender. Di situ saya belajar tentang rupanya beza lelaki perempuan. Di situlah saya cuba untuk membantu pasangan supaya kau kena faham perbezaan ni. Kalau tak faham perbezaan lelaki perempuan, memang kau akan crazy. Sebab perempuan ni fikir cara dia, lelaki fikir cara dia macam ayam dengan itik tau. Ayam ni nak suruh itik tu berkokok. Mana boleh itik tu berkokok, kan? Jadi ayam kena belajar macam mana itik berkomunikasi, macam mana itik mendengar. Gitulah itik. Kena belajar macam mana ayam mendengar. Barulah insyaAllah boleh duduk dalam ban. Senyap-senyap malam-malam tak bergaduh. Okey. Allahu Akbar. Tiada jalan pintas pasangan nak ke syurga. Pastinya Pak Utih yang mempunyai modul yang cukup hebat, iaitu juga mempunyai pakar dalam gender intelligence, mempunyai tips-tips yang boleh dikongsikan kepada kami. Bukan setakat pasangan baru berkahwin, pasangan yang dah lama berkahwin. Lagi-lagi pasangan yang masih lagi dalam fasa kritikal, iaitu daripada tahun pertama sehingga tahun kelima. Jentik sikit sentap. Cakap salah sikit bergaduh nak bercerai. Bila kita salah cubit sikit, Allahu Akbar. Satu keluarga tahu. Mungkin ada tips yang boleh dikongsikan oleh Pak Utih. Silakan. Ada. Okey. Dia kena faham 5 kehendak wanita isteri, 5 kehendak lelaki. Kalau anda rajin baca buku yang paling latest lah oleh Dr. Haley, dia kata his needs, her needs. Kehendak dia dan kehendak aku. Dan dia punya tagline ni dia kata iaitu marriage kalis scandal. Kalau boleh penuhi kehendak 5 kehendak suami isteri, 5 kehendak suami, insya-Allah pasangan tadi scandal proof punya marriage. Gitulah. Baik. Oleh itu, apa dia 5 kehendak wanita, 5 kehendak isteri? Saya nak beri detail simple je. Nanti kalau minat nanti panggil kursus lain. Okey. Kita pergi yang perempuan dulu. Okey. Yang perempuan, kehendak yang paling top sekali di kalangan dibuat senarai, paling top apa dia? Iaitu dia nakkan suasana berkasih sayang di rumah. Apa dia suasana kasih sayang? Paling basic lah. Cium dia. Biasanya kita cium lepas nikah, bukan lama pakai cium. Tapi dah kahwin 5 tahun, cium tak sempat dah. Perempuan ni bila dah kena cium, dia ada macam satu indok jam dalam dia. Kalau suami lupa, dia minta tak dalam dia minta. Tapi suami lupa. Cium sayang baby tu lah. Maknanya dia keluarkan hormon oxytocin. Yang kedua, makan bersama. Wanita memang itu dia punya trigger, dia punya rasa loving dia. Makan bersama. Minimum malam-malam makan bersama. Okay? Yang seterusnya iaitu jalan-jalan pegang tangan. Kemudian bagi hadiah kan. Hadiah paling awal sekali birthday jangan lupa. Ucapan tu penting. Hadiah petang pun tak apa. Ucapan tu. Make sure kalau boleh tengah malam ke 12, 1 minit, pam, dah ucap dah. Bukan 12 1 minit. 12 1 saat. Kau ni melampau dia. Okey. Lepas tu jangan lupa pula anniversary kan. And then jangan bangga bunga yang paling power sekali semasa dia melahirkan anak. Kalau boleh yang paling besar-besar tu letak tepi katil dekat hospital bagi dia, because itulah anak yang dia berkorban untuk suami dia kan. Terusnya kalau lah suami itu outstation, dia nak sangatlah video call. Tapi ramai lelaki ni dia video call pada perempuan yang lain. Tak boleh. Video call untuk isteri je. Isinya video call pun bukan nak tengok muka suami tu pun memang fed up dah. Dia nak tengok background. Kat mana suami tu ada? Kat mana suami tu? Itu video call tu penting.
Ha. Baik. Kemudian balik rumah, saya balik rumah, tolong-tolong kerja rumah kan. Jadi Betul. jangan lupa peluk tu penting. Banyak tak kena peluk dia sebab bila peluk mengeluarkan hormon oksitosin, dia rasa ceria sangat. Stres dia lega. Itu dia panggil yang pertama iaitu suasana berkasih sayang for woman. Satu tu. Betul. Okey, tak nak cerita pasal yang lelaki punya. Sebab ini sembang wanita bukan sembang lelaki. So kita dah tahu dah. 5 benda ni adalah 5 benda penting untuk kita mengeratkan lagi kasih sayang. Tapi Pak Uti, kita juga nak bacakan komen di mana ramai followers sembang wanita yang cukup loyal, yang cukup setia, yang ingin Pak Uti jawab komen dia. Antaranya adalah Pak Uti, macam mana nak lembutkan hati suami untuk solat? Setakat untuk berkasih sayang, tetapi yang paling utama daripada sudut agama adalah untuk solat. Silakan Pak Uti. Oi, Masya Allah. Yang ini ada kaitan dengan akidah. Ada kaitan dengan amalan Islami dia. Kalau suami kau memang tak pernah solat kan, it takes time lah. Ya. Babak solat ni memang biasanya lelaki dia tak mendengar nasihat orang perempuan. Dia tak mendengar nasihat lelaki. No. Babak solat jangan nasihat lah. Okay? Jangan suruh. Jangan suruh. Apa ni pendekatan dia adalah flower dia ataupun jemput dia. Jangan suruh tapi jemput dia. Contoh macam ni. Anda pasti dia solat, cuma dia culas sikit lambat kan dia tak pergi kan. So caranya menjemput dia solat berjemaah. Anda siap-siap dah nak celukung tu, siap-siapkan cadar kata, abang jom solat. Gitu. Jadi jemput. Kalau suami tadi memang dah familiar dengan solat, cuma dia tak dia lambat sikit kan. Baik. Cantiknya tentang bab solat ni dengan perempuan tak jalan. Dia kena juga orang lelaki advice kepada lelaki, mentor dia ke kan. Tapi kalau mentor dia grup itu memang dah grup yang lepak-lepak tak semayang ni memang susah lah. It takes time. It takes time. Saya rasa kan saya nak kena suruh bapa mentua kepada lelaki tersebut yang cakap kau solat ke tak solat. Ataupun mungkin ada ustaz-ustaz yang tertentu yang mungkin selalu beliau mendengar ceramah ketika solat Jumaat. Betul. Untuk mengingatkan kan. Ya, dia orang lelaki ni ada mentor, dia akan follow pada mentor dia. Ya lelaki lah ada mentor dia. Itu dia akan follow. Siapa mentor dia? Kena tengoklah ya. Kalau mentornya adalah bos, kena bos lah. Kalau mentornya adalah ayah lah ya. Okey Pak Uti, kita sambung balik untuk topik kita dalam Sembang Wanita. Tiada jalan pintas pasangan nak ke syurga. Pastinya bila kita bercakap mengenai solat, itu adalah di antara ketua keluarga. Peranan ketua keluarga untuk menjadi imam. Lagi-lagi untuk membimbing isteri, anak-anak menuju ke syurga. Bukan setakat suami isteri je yang nak ke syurga. Kalau boleh kita nak angkut anak-anak kita sekali, cucu-cucu kita sekali dekat syurga. Nak buat kenduri dekat syurga insya-Allah. Tapi peranan besar ketua keluarga dalam membimbing keluarga untuk menjadi keluarga sakinah. Bukan setakat keluarga biasa-biasa tapi keluarga sakinah. Silakan. Oh, Masya Allah. Memang tinggi pengorbanannya. So, yang pertama sekali lelaki tu memang betul-betul amal Islami dia, solat dia betul. Segala 5 rukun Islam memang bereslah bagi dia. Memang dia tunaikan betul-betul insya-Allah. Kemudian dia manusia sentiasa faham bahawa Allah uji dia dengan anak dia, keluarga dia. Dan dia punya sentiasa bertaut, sentiasa beristighfar. Malah lelaki ni yang mantap ni insya-Allah akan jadi ketua keluarga ni, boleh test tengok. Dia punya doa antara 2 sujud. Doa antara sujud. Kalau dia khusyuk itu maknanya insya-Allah. Apa doa dia? Rabbi fili, maknanya dia sentiasa minta ampun Allah. Kemudian warhamni, minta Allah turun rahmat padaku ya Allah, kan? Kemudian wajiburni, ya Allah, kau tutuplah buruk-buruk aku, tutuplah kelemahan aku ya Allah. Kemudian warfa'ni, angkatlah derajat aku Allah. Kau tak dunia pun di langit tu, angkat derajat aku. Kemudian warzuqni, ya Allah, bagilah aku rezeki, isiku rezeki, anakku rezeki. Rezeki itu macam-macam, kan? Kemudian wahdini, ya Allah, bagi aku petunjuk. Sebab bukan senang hidup ni. Lepas tapi akan datang besok ni, tak tahu apa nak buat. Ni besok ni ada planning dekat Croatia ni, tapi betul ke berjadi besok ni? Maka minta petunjuk. Dan
wa'afu anni, iaitu kita punya kesihatan ni. Ya Allah, kan COVID yang lagi macam kan, minta kesihatan. Buat balik lagi kena pula COVID pula, tak balik Malaysia. Ya Allah, kan contohnya kan. Jadi minta kesihatan. Yang akhir sekali tu, wa'afu anni, maknanya ya Allah, kau bersihkanlah segala dosa aku supaya nanti aku mati nanti, aku anak-anak aku ke syurga. Lepas tu dia sujud. Kan cantik tu. Kalau suami tadi macam ini, insya-Allah, saya yakinlah dia boleh bawa seluruh keluarga dia. Tapi kata Allah, kata malaikat, mengapa kita akan dapat syurga sekali dengan keluarga kita? Satu je, iaitu bima sabartum. Kerana sabarnya kamu dengan anak-anak. Jangan marah anak. Allah sebut tu, jangan marah anak. Maafkan dia. Minta Allah ampun dosa dia. Allah tak bagi suami marah. Isteri nak marah boleh tak? Tapi suami jangan marah anak-anak. Jangan marah isteri. Nampak tak? Ini rahsia. Bila cakap berkenaan dengan marah, ada di antara komen daripada followers setia dan juga penonton Sembang Wanita yang bertanya kepada Pak Utih. Pak Utih, macam mana nak kawal lelaki ataupun suami yang panas baran? Silakan Pak Utih. Baru cakap sikit, pang. Baru anak minta gula-gula sikit, no. Silakan Pak Utih. Memang saya suka tajuk ni. Memang popular tajuk ni. Nak beritahu pada semua perempuan ya. Memang kami lelaki ni panas baran. Semua lelaki panas baran. Kalau lelaki tak panas baran, dia bukan lelaki. Itu persoalan okay. Now, sebab dengan panas baran inilah kami boleh menguasai dunia. Menguasai berjihad, berperang. Dengan panas barannya lah kami boleh menguasai alam semua ini. Islam berkembang dekat Turki tu sampai ke Nusantara tu kenapa sifat panas baran? Baik. Cuma macam mana nak elak panas baran? Okey. Begini tak? Rahsia dia. Beza lagi perempuan. Okay. Bila kita lelaki perempuan marah beza tak macam tak? Kita ada otak sebelah atas berfikir. Tengah ni iaitu bahagian emosi. Yang belakang ni dipanggil the brainstem. Baik ya? Orang perempuan bila anda marah, takut, bimbang, risau, anda menjadi darah ni atas. Puan. Baik. Jadi banyak fikir, dia fikir, dia panggil overthinking kadang-kadang tu sampai tak tidur tu. Okey. Orang lelaki lain. Betul. Orang lelaki lain. Orang lelaki bila dia panas, dia takut, dia bimbang, dia risau, dia geram, darah dia turun ke bawah. Dekat brainstem. Bila dekat brainstem, dia tak fikir. Dia tak siuman. Nampak tak? Dia apa dia tindakan? Spontan je. Spontan je. Maknanya pang. Itu orang lelaki. Oleh itu, nampak tak? Bila kami lelaki tengah marah, memang darah ke bawah. Memang kami tak fikir. Kami tak siuman. Itu sebab bila tengah panas barang keluar, dia keluar perkataan makin hamun. Yang keluar tu bukan daripada kepala dia tau. Daripada brainstem ni. Supaya perempuan tu senyap. Diam. Malam dia bagi hamun lah. Perempuan tak faham. Dia faham. Last, dua tindakan. Fight or flight. Lawan atau lari. Jadi, lelaki yang bijak, aku larilah. Dia ambil kunci motor, belabung pergi kedai mamak. Relax, kejap sejam. Itu selamat. Kalau dia stay on, nampak bini dia kecil je, pang, dia naik tangan. Nampak tak? Dia punya anatomi penambahan tu. Tapi jadi macam mana? Apa perlu isi buat? Apa perlu isi buat? Just, bila nampak suami tu muka dah singa, makanya kau faham, darah dia ke bawah. Dia dah tak siuman. Orang yang tak siuman ni, kalau dia kata, aku ceraikan dia kau. Dia pergi Jabatan Islam, Ustaz tanya, kau ni cakap masa kau tengah marah ke, tengah happy, tengah marah? Kau balik dulu. Sebab dia tahu, tak valid. Sebab dia tengah tak siuman. Oleh itu, wahai wanita, kalau nampak suami kau jadi singa dah, kau diam je lah. Kau setiap kali tahan, diam. Dia kalau cool down, dia diam, dia lega. Jangan balas cakap. Balas cakap tu, kau macam bubuh minyak di atas api. Lagi terbakar dia. Okey. Baik. Saya pula yang nervous. Allah Akbar. Okey, tiada jalan pintas pasangan nak ke syurga adalah topik untuk Sembang Wanita bersama dengan seorang pakar lagi-lagi dalam hubungan suami isteri dan juga mempunyai professionalism dalam gender intelligence iaitu Pak Utih. Jadi Pak Utih sebagai pakar yang dah lama mendalami ilmu rumah tangga, ilmu hubungan suami isteri ni,
apa yang menjadi kebimbangan Pak Utih? Dan apa sebenarnya nasihat Pak Utih kepada setiap pasangan yang berkahwin ataupun kepada mereka yang bakal berumah tangga? Silakan Pak Utih. Allahu Akbar. Zaman internet ni, ya Allah, zaman internet, media sosialnya, perempuan-perempuan sekarang ni, perempuan mencari lelaki. Ya. Baik. Dulu lelaki mencari perempuan. Sekarang ni perempuan mencari lelaki. Saya bimbang tau. Memang ada online jodoh-jodoh kan untuk cari lelaki, cari pasangan jodoh kan. Baik, beginilah. Saya bernyaman nasihat kepada perempuan iaitu jodoh jangan cari. Jodoh sila jemput jodoh. Jangan cari jodoh. Terutama sekali wahai perempuan jangan cari jodoh tapi sila jemput jodoh. Apa maksud tu? Okey. Kan kisah kita punya selebriti tu kan, dia tak kisah pun cari siapa, dia kerja dia je pergi NGO-nya, dia pergi ke Syria-nya, pergi Palestinnya dengan dia baca Quran dia, leleh dia menjemput seorang lelaki tu yang handsome kan dengan dia, nampak tak? Ini contoh paling baik lah. Tetapi kalau kita sibuk cari je, takut nanti dia pun mencari, nanti dia ambil kesempatan terhadap kau nak cari dia ambil kesempatan, nampak tak? Jadi saya bimbang sekarang tu je. Kalau bolehnya jemput jodoh. Maknanya macam nak jemput. Akhlak kena jaga elok. Teruskan berkhidmat yang terbaik dekat office tu. Jadikan pegawai yang cemerlang. Libatkan masyarakat. Khidmat pada mak ayah tu. Sebagaimana perempuan dekat Madian tu. Yang jodohkan Nabi Musa tu. Dia tak cari jodoh. Tapi dia jemput jodoh. Alihnya Allah bawa Nabi Musa kahwin dengan dia. Jadi wahai wanita yang belum kahwin tu, jaga diri anda, baiki anda, ikhlas anda. InsyaAllah adalah orang yang baik akan cari anda. Ini Allah berjaminan dalam surah An-Nur. Wanita baik untuk laki baik. Laki baik untuk perempuan baik. Wanita jahat untuk laki yang jahat. Wanita yang jahat, laki jahat untuk perempuan jahat. Kata dalam Quran tu. Nakal. Dan malah satu leputan dalam Quran juga, An-Nur juga. Iaitu, laki yang berzina tidak akan kahwin. Melainkan dengan perempuan yang berzina. Nampak tu? Allahuakbar. Allah Akbar. Tersentuh, rasa bersyukur. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Utih, di antara pakar yang cukup hebat lagi-lagi dalam hubungan suami isteri, kerana sudi berkongsikan dengan kita semua dalam Sembang Wanita berkenaan dengan topik kita, tiada jalan pintas pasangan nak ke syurga. Pak Utih, sedikit rumusan daripada Pak Utih. Silakan kesimpulan Pak Utih kepada setiap penonton Sembang Wanita. Silakan. Okey. Fokus balik iaitu talent nak bukan kita kena memohon rahmat Allah Ta'ala. Dengar rahmat Allah lah. Ingat bila anda, untuk wanita bila anda rasa dah minat sangat pada lelaki tu, sila jangan letak 100%. Sila jangan letak 100% hati anda pada dia. Jangan. Spare about 20% tu pada Allah. 80 okey kat dia. Yang kedua, bila kahwin dengan dia, sila ingat jangan ingat dia tu anda punya. Bukan. Dia tu bukan anda punya. Bukan. Dia Allah punya. Allah nak uji dia. Contohnya, kalau dia terskandal kat luar tu, bukan salah anda. Ramai perempuan bila suami tu skandal, happy lah. Allah uji suami anda kat luar. Kalau dia berdosa, dia berdosa dengan Allah, bukan dengan anda. Bukan. Itu bukan anda punya pun. Siapa orang Ta'ala? Allah berjaminan pada anda dalam surah An-Nisa ayat 34 ujung tu. Li'abimah hafizallah. Bermakna kalau suami kau keluar ke mana, outstation ke, kata Allah, don't worry. Aku jaga kamu, aku jaga dia. Kalau dia buat jahat, aku jaga. Aku hukum dia. Kau jangan overthinking. Jangan sedih. Subhanahu ta'ala. Jagalah seorang isteri yang baik. Because anda tak berdosa. Yang berdosa dia. Okey. Okey tu? Okey, sangat-sangat Pak Utih. Terima kasih banyak kerana sedikit sebanyak memberi kesedaran kepada kami. Yang saya ingat tiga perkara yang akan diuji, iaitu ketakutan, kelaparan dan juga kemiskinan. Kalau boleh kepada suami-suami tersayang, ingatlah 5 perkara yang dikongsikan oleh Pak Utih. Isteri tu pun bagi tahu jugalah dekat suami, kalau boleh kucuplah pipi, kucuplah dahi, bagi hadiah, bagi ucapan, bila balik rumah tolong kemas apa yang patut. Dan sebenarnya kan bagi saya kan perempuan ni dia tak akan marah suka-suka hati. Dia kalau macam rasa macam
ada benda tak kena, barulah dia akan start begitu ya. Tetapi apa-apa pun diharapkan kepada anda semua yang mendengarkan topik kita iaitu tiada jalan pintas pasangan nak ke syurga ni, sama-sama mengguna pakai apa yang dikatakan dan dijelaskan oleh Pak Uteh. Jadi Pak Uteh, sebenarnya kita ada sedikit pengumuman ni untuk penonton-penonton Sembang Wanita, di mana kita nak mengajak mereka untuk menyertai webinar Aura Wanita Pantang Dicabar, anjuran mingguan wanita pada 26 Mac 2022 dengan pelbagai topik menarik dan hangat-hangat. Sebab apa tahu Pak Uteh? Diorang punya panel jemputan. Antaranya kita ada Datin Seri Nurhaliza atau Kak Ja. Itulah yang menjemput jodoh, alhamdulillah. Peguam selebriti Nur Zabita, Dr. Malar, Ibu Ros dan ramai lagi. Jadi kepada anda semua yang ingin bersama-sama mendengarkan webinar Aura Wanita Pantang Dicabar, anda boleh sahaja mendaftar sekarang sehingga tarikh yang bakal ditutup tak lama lagi, iaitu melalui toko.ideaactive.com dengan yuran serendah RM50 sehingga RM70 sahaja. Sekali lagi, anda boleh mendaftar sekarang melalui ideaactive.com dengan yuran serendah RM50 sehingga RM70. Jadi, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Pak Uteh untuk topik kita tiada jalan pintas pasangan nak ke syurga. Kepada anda semua penonton Sembang Wanita, jangan lupa untuk bersama dengan personaliti pada minggu hadapan dalam waktu yang sama, hari yang sama, dan jangan lupa juga ikuti Mingguan Wanita di semua media platform sama ada di Facebook, Instagram, YouTube bersama dengan topik-topik yang lebih hebat dalam Sembang Wanita. Sekian sahaja daripada saya Fiza Frizi di Bandar Split, Croatia. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Uteh. Jaga diri Pak Uteh. Amin. Thank you. Assalamualaikum. Jumpa anda lagi dalam Sembang Wanita. Bye-bye. Bye-bye. Alhamdulillah. Thank you very much. Alhamdulillah.